إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره. Ma basaqad aghsanu zullin. Situ. Ya. Betul. So, bawah dan ketahui olehmu itu tajuk, dan ketahui olehmu bahawa segala kebajikan itu Dilihat olehmu bahawasanya segala kebajikan itu berhimpun dalam meninggikan himmah. Mana segala kebajikan dia akan berhimpun apabila kita mengangkat fokus kalbi kita daripada makhluk ke hadrat Tuhan. Itu maksudnya kita buat perkara terus ke dia je. Itu mana angkat himmah. Minal khalaik ilal khaliq, minal aqwan ilal muqawwin. Termasuk kita angkat tujuan kita, qasad kita ialah kepada dia. Itu mana angkat himmah. Himmah makna cita-cita, fokus dalam hidup kita. Siapa dia? Huwallahu ta'ala. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhan kamulah kemuncak segalanya. Segala kemuncak matlamat hidup kita ialah Allah Ta'ala. Apa makna dia? Hidup kita kerana dia. Ya, kita buat ibadat semua mencari redha dia, dan semua dalam maknanya keawalan memerhatikan akan segala af'al dia. Habis. Segala kebajikan berhimpun dalam meninggikan himmah. Maka himmah yang tinggi apa? Angkat terus ke hadrat Tuhan. Maksudnya kalau himmah yang rendah, dia terikat dengan makhluk, ya. Maka dimisalkan dulu macam mana? Kamasalil himar yahmilu asfarah, macam himar yang mengisar gandum, pusing, dia tak naik. Maka himmah yang tinggi terus ke atas kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikata segala kebajikan berhimpun dalam mengangkatkan akan himmah qasad kita terus kepada Allah Ta'ala. Iaitu himmah mengingat daripada mana tadi? Himmah daripada makhluk, itu dia. Daripada makhluk atau anil matruk. Kalau bahasa Arab minal makhlukat, mana meninggalkan makhluk. Dan zahid pada barang yang lain daripada Ta'ala. Apa makna zahid barang lain daripada Ta'ala? Itulah kalam Syekh Abdul Qadir Jalani. Ma fi qalbi ghairullah. Ya, tidak ada dalam kalbiku melainkan dia. Ya, itu Allah Ta'ala saja. Itu maksud zahid yang sebenar. Zuhud, zahid itu orang dia. Orang yang bersifat dengan zuhdin, zuhud dia panggil zahid. Itu kan mana pula zahid, mana zuhud, mana satu. Zahid itu dia panggil orang dia. Ya, sahibuz zuhdi. Orang yang bersifat dengan zuhud dia panggil zahid. Kalau ramai zahidin. Adapun sifat tu sendiri adalah az-zuhdu.
Ya, zuhud tu sifat, zahid tu orang dia. Jadi zuhud yang sebenar apa dia? Itulah dia, tidak ada dalam kalbi dia melainkan Tuhan. Ya, kalau zuhud luar ni banyak, kadang kita tengok luar dia ya macam orang zuhud, pakaiannya buruk-buruk kan. Tapi kadang-kadang kalbi dia ada lagi dengan makhluk, tak pakai lagi. Nampak dia orang kata orang, bila orang ada dalam kalbi dia faul, habis tak pakai kan. Tuhan tak terima dulu. Ya, Tuhan tak nak ada dalam kalbi kamu melainkan dia saja. Ya, kalbi kita jangan beri melainkan dengan Allah Ta'ala je. Jasad tahu. Ya, jasad kita nak bercampur buat kerja apa semua, nak berniaga ke apa, buat kerja yang syarak suruh, pergilah buat, tak ada hal. Itu syarak suruh. Ya, tapi dalam jangan. Dalam dengan dia, sebab dalam yang boleh mengenali Tuhan, dalam yang boleh menerima pancaran nur makrifat. Jasad luar tak ada kan. Muka dia cantik macam mana pun dia tak layak terima pancaran nur makrifat. Ya, dalam dia tak. Ya, muka cantik ke, badan segak ke, badan dia apa, ya, macam orang kat berat besar tu dia lawan, ya, malaikat maut sentap habis tersungkur. Umban dalam liang lahat itu semua diusuk. Ya, yang kita nak pakai tu hakikat roh. Dia yang mahal. Yang tu yang mahal tu pergi dengan Tuhan. Tapi yang mahal kita pergi ke makhluk, habislah. Ya, kalbi dia pergi makhluk, kasih kepada makhluk, ikat makhluk, habis jam. Malang betul dia panggil. Bila orang mengikat kalbi dengan makhluk, itu malang betul. Ya, sia-sia hidup dia, rugi. Dan kata Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu, guru bagi Sayyidi Ahmad Ibn Idris. Ya, apa kata Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu? Ya, dia punya jalan ni lain sikit daripada Buntan, ya, Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali dia jalan apa? Tadyiqun nafs, mensempitkan nafsu. Kalau Syekh Hasan Sali tak, ambil nikmat tu senikmat-nikmat, biar nikmat kau syukur tamam. Itu cara dia. Walhasil dia takkan berubah kalbi dia ke Tuhan juga. Ya, itu maksudnya. Apa kata Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu? Bermula segala sebab buta mata hati, dan tidak ada bala paling besar, ya, bila hati manusia tadi ditutup oleh Allah Ta'ala daripada mengenali dia, mendampingkan dengan dia, bermesra lazat dengan dia, Tuhan tutup. Itu bala paling besar. Allah. Bermula segala sebab buta mata hati dari dalam 3 perkara. Pertama apa? Mengerjakan maksiat. Pertama, mengerjakan maksiat. Sebab maksiat ialah benda yang sangat kotor. Ya, bila dibuat tu memang dapat murka daripada Ta'ala, rosak. Hubungan dia akan jadi rosak. Bahasa satu orang wali besar, dia jumpa guru dia. Kalau nak murid wali besar, guru lagi besar wali insan ni, orang dulu. Dia kata, ya Sayyidi Syekh, adakah dengan sebab kita mengerjakan maksiat, maka kemanisan dengan Tuhan ditarik? Kemanisan ibadat, kemanisan murakabah, musyahadah, ya, kita ditarik. Apa kata guru dia? Bukan kau buat maksiat, kau cadang, Tuhan dah tarik dah. Kau terlintas ni nak buat maksiat ni, kau nak buat tu pun Tuhan tarik dah. Tidak layak jiwa yang kotor menghadap hadrat Allah Ta'ala. Tidak layak jiwa yang kotor masuk dalam mahligai tajalliyat, mahligai ma'rifat. Kita lagi kan, tak layak. Ni akan dah buat kotor dah. Kau cerita-cerita je tak. Sebab tu cerita-cerita kita khatir, kita khawatir, kita jaga. Jangan pergi tempat lain, ya, menghadap ke dia. Dan setiap saat fi kulli lamhatin wa nafasin, qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Dia bercakap pun, dia berbual pun, qalbi dengan Tuhan. Boleh ya, boleh. Bila ada jazbah, tarikan. Bila tarikan qalbi dengan Tuhan, dia tak ada hal. Dia duduk dengan makhluk pun jalan, dia boleh jalan. Ya, macam seorang lah, dia tertarik hati dia, tercinta dengan seorang yang sangat dicintai. Kan? Dia berbual dengan orang, hati dia buat lain. Ya, hati dia ingat tempat lain. Kadang-kadang orang kata, hei, kau ni khayal tu. Kan makna tarikan itu. Kita nak yang dalam tu biar tertarik ke hadrat Tuhan, baru dia akan cantik. Kalau dia tertarik ke hadrat, maksiat mungkar habis rosak. Jadi 3 perkara yang menggelapkan hati. Mati menjadi buta. Bila buta macam nak berjalan kan, ya, jam lah jawab tu. Jadi jaga tu. Dia banyak benda-benda yang membutakan mata hati. Ini antara maksiat, maknanya umum. Maksiat zahir, maksiat batin, maksiat kecil, maksiat besar, dengan Tuhan, dengan makhluk, semua tu masuk. Sifat dia akan menutup cermin hati. Sebab tu Nabi kata nuqtatun sauda. Bila seorang buat maksiat dia, pum, bintik hitam dah kena kat kalbi dia. Dia tak taubat 1, 2, 3, akhirnya tebal, ran jadi karat, habis.
Macam piuk kan, bila kita menanak sikit kita malah masuk, baru lagi. Besok lama-lama dah hitam sikit, lama-lama karat-karat bocor terus. Kita boleh bocor habis lah. Ya dulu cantik kan, hati dia pantang maksiat, takut. Lama-lama dengan maksiat dia tak seronok. Bila dia biar lama-lama dia berpusing, dia seronok pula buat maksiat. Bila ada je sedap je buat maksiat tu, bala besar tu. Dulu dia takut buat maksiat, tapi dia kawal-kawal, terkena dia kawal cepat. Tapi bila dia tak kawal, dia tak cuci, akhirnya dah jadi tukar, tuan bala kan dia bertukar, dia pula dapat. Dulu lazat taat, ini lazat maksiat dapat habis. Jam. Itu bala paling besar yang merosakkan perjalanan insan kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Maknanya apa? Fi'lul ma'asi, mengerjakan maksiat. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abu Hasan Aziz, ialah berbuat tasannu', ya, dengan taat. Tasannu' fi ta'at atau tasannu' fi ibadah. Apa makna tasannu'? Ya, berbuat-buat, meniru-niru, bukan hakiki. Ya. Tuan guru kita Muallim Haji Abdul Wahid, dan Allah terangkat martabat di wali besar dan dalam dipimpin zikir, masa saya duduk kat dia dulu lah, ya. Dua keadaan berlaku. Ya, satu orang tu tengah zikir-zikir, dia jazbah, boom. Muallim kata apa? Hei setan gitu. Itu tasannu'. Dalam masa yang sama pula seorang lagi jazbah kata, jangan kacau, tu rezeki dia. Ya, dia tengah bersedap dengan Tuhan gitu. Itu kadang ada mursyid dan dia tahu. Buat mursyid dia tengok dengan nur, bukan dia tengok mata kepala dan dia tengok nur, dia ada pump, ada kontak, dia tahu. Yang ni betul-betul jazbah. Yang ni tasannu'. Tasannu' anu tunjuk-tunjuk. Wah, biar orang kata dia jazbah, orang kata tu tunjuk-tunjuk. Tu rosak. Ya, ibadat dia nak tunjuk kat orang, mana dalam kalbi dia ada orang. Bila dalam kalbi ada orang, macam ni nak sampai ke Tuhan. Dia tak nak dalam kalbi dengan dia je, baru dia bagi. Kama la yuhib al-amalul mushtarak, kadzalika la yuhib al-qalbil mushtarak. Macam mana Tuhan tak mau amal tu disyirik, disekutukan, begitu juga kalbi dia tak nak hati kita disekutukan dengan lain. Sebab zikir kalbi sentiasa jalan tu ke nafas naik, Allah Allah jalan dan dia lalai pun tarik balik supaya insya-Allah dia tamkin. Itu yang kedua, dipanggil apa? Tasannu', ya, dengan ibadat, berbuat-buat di mana tasannu'. Yang ketiga, tamak pada makhluk, ya, hati dia sentiasa berhadap makhluk atau wasaan. Hati kita jangan ikat dengan makhluk, ikat dengan Tuhan dia. Kita ikat dengan hamba, makhluk ni hamba Tuhan, apa ada dan semua dari dia, maka ikat dengan dia. Anlik qalbak billah, tambat hati kamu dengan Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya tamak itu asal bagi kehinaan. Manusia jadi hina bila ada tamak dalam kalbi dia. Ini panggil apa tuan-tuan ni? Ya, kalam ni panggil tautiah. Dalam ilmu balaghah dia panggil tautiah. Apa tautiah? Persiapan nak masuk matan bawah tu. Dalam bracket tu membincang masalah tamak. Sebab dia sebut sini. Itu cara kaedah orang-orang alim mengarang tu ni. Kerana bahasa tamak itu aslun, dia asal, umbi bagi segala kehinaan. Seseorang bila ada tamak dia kalbi dia dengan makhluk, tunggu, dia akan tempuh berbagai-bagai kehinaan dalam hidup dia. Dan sebab bagi wujudnya dalam tamak, maka oleh kerana itu kata Syekh radhiyallahu an, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, ini dulu tamak. Ma basaqad aghsanu zullin, ya, illa ala bizri tama'in. Ma basaqad aghsanu zullin illa ala bizri tamak. Tidak panjang, apa makna panjang? Tidak meranting, tidak panjang segala cawang, mana ranting kehinaan, melainkan daripada benih tamak. Tamak ibarat sebutir buah durian, bukan sebiji, butir kecil, ya. Jadi kita pun tanam, bila tanam dia pun tumbuh, bila tumbuh dia naik batang dia, lepas batang dia keluar apa tuan? Dahan. Lepas dahan dia keluar apa? Ranting. Mana banyak tuan? Ranting, dahan, batang. Mana banyak? Ranting lagi banyak tuan. Aghsan, husnun ranting, aghsan jamak dia. Aghsan mana segala ranting. Maka tidak maknanya panjang, tidak meranting segala ranting kehinaan dalam diri seorang, illa melainkan ala bizri tama'in. Dia tumbuh daripada biji benih tamak. Tamak tu kalau ada dalam kalbi kita, maka dia ibarat sebatang pokok. Maka akan keluar ranting apa? Semua ranting kehinaan. Dan hina paling besar sekali tercabut akidah, dia habis tu. Mati dalam keadaan tadi iman, murtad wala ayazabillah. Ya.
seorang hafiz tuan mati murtad. Hafiz siapa dia? Qarun tu hafiz tuan hafal Taurat, dan Taurat lagi berat nak hafal daripada Quran. Taurat tak sampai 10 orang yang boleh hafal. Ya, tapi Qarun minal hufaz. Ya, sengaja daripada hafiz Taurat. Rapat dengan Nabi Musa. Dia kena je Tuan uji dengan tamak Nabi tuan. Ni. Sebab Nabi Musa ada satu ilmu kimia, ilmu buat emas dia ada. Ya, dia tahu bahan campuran bawah tanah macam mana itu, jadi ilmu tu dicampur-campur boleh jadi emas tuan. Dan di Melaka ada 2 orang. Ya, dua-dua dah tak ada, yang jahit. Kan tuan-tuan jahit capuri pula kan. Jangan jahit dah tak ada. Tuan Guru Haji Abdul Wahid tuan. Dan Umar itu Tuan Haji Husin ni. Dia pernah buat ni. Tuan Haji Husin buat pasal bola tu, dengar riwayat dia lah. Ya, jadi dan lepas tu dia buat apa? Dia semayang istikharah. Ada isyarat ambil tak ada dibuang. Kalau kena kita macam tuan. Dah nampak kedai manis kilo apa sekarang ni. 80,000 ini 40 kilo kan. Boleh rumah sebiji, kereta sebiji. Habis mualim dia buatkan kan. Dia pergi kedai Cina kata, wah ini rumah nombor 1 punya Tuan Haji, mana dapat itu. Ya, dia buat. Datang pula satu orang minta ilmu ni. Mualim kata apa? Kau nak jadi Qarun kata. Aku nak pakai madrasah aku sengit-sengit belakang tu lagi banyak. Jangan, bukan kau jadi Qarun kata. Dia tak lagi ni. Tujuan. Jadi bila Qarun dapat ni tuan-tuan, bila dia renggang dengan Musa, mayang jemaah hilang dah. Dia kira dengan 70 ekor kuda tanggung kunci kan. Kunci gedung. Kunci bukan emas. Kalau kunci dah tu kuda tak tahu banyak mana gedung ni kan. Ya besar dia. Turun ayat zakat mula di bawah. Ya. Usnun, satu ranting kehinaan keluar. Apa dia? Ya Musa, ini kau dengki dengan aku habis. Ini bukan ayat Tuhan. Dah dia turun Nabi Musa pula. Ya, khianat mereka ayat daripada hantu hukum zakat. Dia tolak pakai. Tak cukup lagi, dia pergi perempuan zania pelacur, dia upah perempuan tu. Dah suruh perempuan yang melacur. Dapat anak pula, dia suruh fitnah, dia berzina dengan Nabi Musa. Dahsyat kan. Sampai akhirnya hukuman, maknanya mahkamah panggil nak berbicara, dia kena sentap. Dia keluar rumah, dia tak nak sentap kaki. Mengikut riwayat, Qarun ni turun sikit-sikit kan. Sikit-sikit sampai kiamat baru dijejak lapis bumi yang ketujuh. Sangat dahsyat, tak ada kerja ni di Mesir. Kita pula di Malaysia, di Melaka pula cari apa? Harta Qarun. Mana ada kat sini? Mengarut dia kan. Pakai tok bomo macam-macam kan. Yang menggigil tak menggigil mana. Allah Karim. Pakai internet ada, pakai macam-macam kan ni. Cuma karut. Ditipu oleh apa? Oleh apa kan? Tamak lah ni yang kita bincang. Tamak dah ni. Tamak dah ada dah, habis kena tipu. Ranting kinaan akan timbul dalam diri dia. Ya, sehingga jadi apa sebab tamak tadi? Kufur. Dia tolak ayat zakat, dia tolak. Ini bukan ayat Quran. Ini bukan ayat Allah. Ini kau reka je Musa. Padahal dia tahu Nabi Musa tu Nabi, Rasul, Ulul Azm. Ya kalimullah. Sebab pangkat dia kan. Allah. Dia punca tamak. Nak buang tamak apa tuan? Kena ada qanaah. Nak buang sifat qanaah kena apa? Mahabbatullah kena ada. Kasih dengan Tuhan. Sebab orang kalau tak reti kasih dengan Tuhan memang bahaya. Kalbi kita kalau tak ada rindu dengan Tuhan, paling kurang macam jantan dengan betina. Dia punya itu paling kurang kan. Tukang kuat lagi paling kurang. Mana jalan teringat rindu kan, orang tengah bercinta kan, itu paling kurang tu. Kena ada dalam kalbi kita. Kalau tidak hanya kosong kan. Tak ada itu sembahyang kan. Kalau tak ada mahabbah dengan Tuhan, terus sembahyang kan. Angkat takbir, Allahu Akbar, bismillah, dah Johori kan. Wajib bismillah, belum rokok ke sana pergi sini pergi. Kata kerja dia buat 3 cerita habis kan. 3 rakaat 3 cerita habis. Itulah sembahyang ni. Habis nak dapat marifat apa berlipat ada. Ya, sembahyang tu mahalul tajalli, mahalul mukallama, mahal musyahadah, semua ada dalam tu. 9 mutiara besar syariat sebut. Berapa kita dah kutip tuan-tuan? Kalau belum kutip sila menangis dengan Taala. Bermakna kita belum tepat lagi tuan-tuan. Satu sudut kita syukur, dia ada 2 sudut. Satu sudut kita syukur kita telah dipilih dapat menunaikan ibadat sembahyang tadi berbanding orang tua tak sembahyang. Tapi satu sudut pula persembahan kita nak sembah kat Tuhan ni raja segala raja. Bukan raja dunia tuan ni, Malikul Muluk.
Ya, dia tak terima benda yang tak elok. Dia kena jaga betul. Dan keelokan dia bila keluar pandangan makhluk dari kalbi. Situ dia duduk antara. Masukkan sentiasa murakabah dengan dia, bahawa nilaian amal itu akan naik. Maka barang siapa sabit tamaknya, mana tamak dia sudah melekat di kalbi, maka lanjutlah kehinaan. Ya, jadi hina tuan-tuan, hina tuan-tuan. Yang tamak ke harta sampai ke mati tuan, dia jadi hamba pada harta. Ya, tak habis-habis berambat, pun mati tengah jalan. Mati sedang menghambat dunia, mati sedang menghimpun dunia. Itu mati paling hina tuan. Orang mati dengan cahaya makrifat tuan buka, dia mati dengan cara gelap. Bahaya ni. Ya, dia buta mata hati jadi. Dulu dia siapkan banyak tu sebab. Di antara sebab dulu apa? Dua. Apa sebab dulu sebut? Allah. Ajahad dulu sebut kan, iaitu kasih kepada dunia tuan-tuan. Kemudian syak, taksir, ya, taksir dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima duminalak, ya, dalilun ala intimasi basirati minka. Ijtihaduka fima duminalak, kamu bersungguh pada benda yang Tuhan dah jamin. Apa Tuhan jamin? Rezeki. Dia cari rezeki tu punya bersungguh, macam dia tak nampak Tuhan bagi tuan. Lepas tu dah dapat, pula tu tanya, ini saya cari ni, kalau saya tak buat mana boleh dapat? Itu lagi besar babas. Itu satu. Yang kedua, wa taksiruka, cuai fima tuliba minka, pada barang yang Tuhan tuntut, minal ilmi wal ibadah wa taqarrub, semua Tuhan tuntut supaya kita mengenali dia. Yang tu dia cuai, dia tak bincang. Yang Tuhan jamin pula, wah dia bersungguh macam tak percaya ke Tuhan. Ini kalau kena dua ni habis. Dalilun al-intimasi basirati minka, dalil mata hati kamu telah terbuta dan tertutup. Mana mungkin dia berjalan kalau dalam keadaan hati dia tertutup tuan. Kalau kabur pun dah berjalan. Kalau mati kita ada selaput pun dah berjalan ni. Apalagi kalau tertutup. Itu semua benda-benda yang mematikan hati. Ini di antara juga yang tamak. Ya, banyak dia panggil racun qalbi yang kita kena jaga. Kalau kena dia tuan, takut tak habis makan ni. Allah karim. Maka tiada panjang segala cawang kehinaan melainkan daripada apa? Benih tamak. Dan tiada jadi tamak itu melainkan daripada waham. Apa waham tuan? Waham seolah-olah makhluk boleh memberi, makhluk boleh menarik. Seolah makhluk boleh mendatangkan mudarat, seolah makhluk boleh datangkan manfaat. Ya, dia rasa seolah-olah makhluk dia boleh memberi manfaat, boleh mudarat. Betul ke? Mana ada? An-Nafi' huwa Allah, nama Tuhan kan. An-Nafi' yang memberi manfaat. Al-Mudar tu nama Tuhan, min asma' husna kan. Memberi mudarat, manfaat, tarik, ulu semua dia. Jadi bila kalbi dia pandang makhluk yang memberi, makhluk yang menarik, maka di mana Tuhan? Habis. Tenggelam dia tuan. Dia tak akan nampak Tuhan lagi, gelap. Apa yang tutup? Waham. Waham ni apa panggil? Perasaan yang tidak ada hakikat. Kan? Dia berjalan waktu malam, tiba-tiba dia perasan macam apa? Tersepak tali sabut. Dia ingat ular, dia lari yang kuat. Besok pagi tengok rupa tali sabut. Dia waham, perasaan tak ada hakikat pun kau ada ular. Dia sakit pun nak pergi turun tangga, dia turun tangga, dia naik balik. Orang dia kata tadi nak pergi buang air, orang jamban tandas dulu kat bawah kan, dia turun dia tanda, tiba-tiba dia naik atas balik, berlari naik. Orang kata pasal ada gimau dia. Rumah dulu tepi hutan kan. Dia kata ada gimau. Sakit perut dia pun hilang kan. Saya adik buang air. Besok pagi tengah-tengah hari putu-putu, tengah dia dengar suara yang sama. Mana pula gimau ni? Dia cek-cek, bukan gimau, rupa bawah tangga jadi lubang. Musim bertara pula, bila angin tiup kuat dia bunyi. Oh, yang ni. Yang sampai dia tak jadi buang air tadi apa? Wahmun, sangkaan yang tidak ada hakikat. Begitulah maknanya. Kita sangka seolah-olah apa? Makhluk ni boleh menentu, makhluk boleh memberi kesan. Kalau makhluk boleh menentu, tak ada seorang mati ke kan? Tak ada seorang sakit, tak ada orang susah, siapa nak benda tu? Tak ada seorang nak. Ya, tapi kenapa dia kena tanggung? Dan siap-siap pum sakit, terlantar hospital sebulan 2 bulan kan, sakit mengejut, macam-macam penyakit ada tu. Siapa pergi tu? Diantar, siapa boleh tolak? Tolak dah kalau boleh.
Dia kata mati datang, mati jalan. Ada mana perasaan dia saja seorang makhluk. Padahal segala benda yang berlaku, kita maju usuluddin, semua dah masuk dalam taksisul iradah. Ma khassasallahu fil azal. Barang yang Tuhan dah siap azal, dia siap dah. Tapi kenapa dia tak pandang benda tu? Tertutup dengan waham, perasaan bayang. Ya. Dia kayak dulu kat Sungai Alai ada kayaan, kan tak ada dia kayak pasir bawah tu tanah, apa bawah sungai tu bawah tu pasir kan. Jadi air tu cantik jernih. Jadi sebatang sungai tu ada sebatang pohon kelapa melintang dekat atas kepala sungai tu. Jadi bayang dia ada tak bawah? Adalah. Dia kayu-kayu dia tengok bayang kelapa dia berhenti dan itulah waham. Batang kelapa apa ada bayang langgau je lah. Jangan batang kelapa orang kopak kaya. Mana dia perasan tak boleh lalu sebab dia nampak batang kelapa. Itu bayang, tak ada apa. Jangan pandang bayang, pandang yang membayangi. Kita ni bayangan wujud Allah Ta'ala. Apa mana bayang? Dalil yang menunjuk kewujudan dia. Maka bila tengok bayang mesti nampak Tuhan bayang. Selagi kita pandang bayang dia takkan nampak Tuhan. Sebab tu lagi jauh kita akan nampak bayang capur tu, sebab tak nampak Tuhan. Mana dalil dah ada, dah tahu yakin ada orang tu. Sebab apa? Dalil dia tu bayang. Tapi bila detam, dia tajali depan kita nampak, dola, Muhammad, pandang bayang lagi tak? Nampak. Orang dah pandang Tuhan, dia tak pandang bayang. Mana orang dah syuhud qalbi dengan Ta'ala, dia tak akan nampak makhluk dalam qalbi, dalam. Dua nampak je biasa. Syuhur qalbi sab, Tuhan tarik ke dia. Itu yang kita nak. Allahumma ja'alna minal abradin. Mudah-mudahan Ta'ala tarik kalbi kita kepada dia. Ada lazat yang paling hebat bila kalbi ditarik ke hadirat Tuhan. Nikmat paling besar, Tuhan. Lebih dahsyat daripada 1000 kali jima', ulama kata. Dahsyat dan lazat kesedapan dengan Tuhan. Maka ni semua penyakit-penyakit dia kena buang. Dia kena berubat, buang penyakit ni. Ubat paling besar apa? Kasratul zikr wa tawajuh. Banyakkan tawajuh dan zikir hati kita kepada Tuhan. Maka barang siapa sabit tamak ni, maka lanjutlah kehinaan. Lagi tak hilang tamak tu, melanjut sampai mati dan dihina. Kerana tamak itu diisti'arah, dibuat misal macam benih. Iaitu asal. Mana tamak tu asal macam benih. Kehinaan itu cawang, mana ranting, iaitu farak dia. Maka barang siapa ada tamak, nak saya hina ia atas sekadar tamak. Lagi kuat tamak dia, lagi banyak ranting dia. Lagi pokok dia besar, lagi banyak ranting dan mana lagi besar tamak dia dengan dunia, lagi banyak ranting kehinaan dalam hidup dia. Akhirnya tamak kepada dunia pun dan dia sanggup apa? Semua maksiat dia sanggup. Menipu sanggup, akal luan sanggup, makan riba sanggup, habis. Sebab dia tamak ke dunia dia, hal haram tadi gedah habis dan itu jadi lagi besar dia punya apa? Tamak lagi kuat dia punya apa? Kehinaan atas diri wala ayazabillah. Kerana bahawasanya tamak di dalam suatu itu hanya jadi daripada kasih. Sebab apa dia tamak? Dia nak sangat sebab dia dah jatuh hati. Dah jatuh hati. Sebab tu kita wajib menjatuhkan hati kita dengan Allah Ta'ala. Jangan jatuhkan hati dengan makhluk. Jangan jadikan hati kita tertawan dengan hamba. Jadikan hati tertawan dengan Malikul Muluk, Tuhan dia, Allah Ta'ala. Bawa dia jalan dia betul. Sebab dia kata tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ma'asyiral arifin ialah mahabbah. Kuat rindu dia, lagi kuat dia lajukan, lagi kuat dia tarik, lagi kuat dia rindu dan sampai apa? Kelazatan kerinduan membakar segala unsur nafsaniyah. Sebab sampai malam pun dia tak tidur kan. Man ruzika halawatul munajah zala anhu naum. Barang siapa yang Allah beri kat dia dalam kalbi dia halawah, kemanisan menghadap Tuhan, maka hilang perasaan mengantuk. Sebab tu jazbah tu tarikan dia. Nak jumpa satu orang yang sangat-sangat dinantikan. Siapa? Ibu bapa dia. Dia dah pisah 20 tahun. Kontak-kontak internet semua jumpa. Akhir bapa dia kata sampai ke LA pukul 3 pagi. Dia tunggu mengantuk kan? Tak mengantuk. Dia tengok jam, 2 jam lagi. Tengok dah 2.30. Orang lagi terang mata dia. Orang pukul 3 lagi dapat tidur kat rumah, dia lagi terang. Sebab apa? Hati dia ada gantungan. Kasih dengan orang dinanti. Itu kasih dengan makhluk, kasih dengan Tuhan lagi kuat. Sebab dia orang ni tak ada hal bagi dia. Si Abdul Malik, kita lagi Imam Malik, Syekh Abdul Wahid, banyak wali besar. Wudu isyak sampai subuh 40 tahun. Dia kan boleh tiu-tiu ni. Kalau jazbah tak ada, injizab tidak ada, kemanisan dengan Tuhan, dia buat nanti dia mengantuk kan. Tu bagi tasbih, zikir 70,000.
Dia kena bilang gini macam orang biar kapur muka. Tu apa? Ni dalam tak ada ni. Kalau dalam kosong jangan cerita lah. Dia tarik sekejap yang dia putar-putar 2 ribu 10 ribu. Jadi kalau ni ada dalam ni nur tajalli, dia tarik lagi laju. Lagi tarik. Sampai dia apa? Nak berhenti payah. Tu muka pertama itu kan. Orang yang sampai akan hakikat iman Islam maka jangan engkau dirikan. Dia kata bawah tu ujung sekali. Mula-mula kita tak tahu tuan. Dia kata payah dia berhenti. Tu. Allah. Bawah sekali. Dan kata setengah orang yang muhakkik, wali besar ni, orang yang tahqiq dalam makrifat al-Quran, barang siapa sampai pada hakikat Islam, maka tiada kuasa ia berhenti daripada amal. Siapa sampai pada hakikat iman pula, maka tiada kuasa ia berpaling dari amal. Dia akan berpaling hati dengan Tuhan. Dan siapa sampai pada hakikat ihsan, tiada kuasa dia berpaling pada selain Allah Ta'ala. Hati tetap tak boleh paling dengan Tuhan. Seronok lazat dengan Tuhan tu membakar yang lain. Allahumma ja'al min. Dia punya kerja ni bukan kerja kita. Dia buka, dia rasa lah. Man zak wa man lam yazuk, lam kita berasa, dia rasa. Maka nak dapat rasa dengan Tuhan, kenapa? Buang rasa dengan makhluk. Farlik galbak minal aghyar. Kosong. Tembak dengan zikir, insyaAllah dia buka. Dia buka, dia rasa dalam tadi kenikmatan yang sangat lazat dalam dunia apa? Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Bila kalbi kamu terbuka dengan Ta'ala, itu nikmat paling besar. Di akhirat pun juga besar, terbuka di akhirat. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Orang berwajah iman berseri-seri kepada Tuhan yang ia melihat. Allah. Dan adalah tamak itu dia panggil apa? Lawanan bagi hakikat iman. Situ Yang dikenaki wujud kemuliaan. Bila ada hakikat iman, maka orang tu akan jadi mulia, sebab kalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Dan mulia itu sifat mukmin. Nah, hendaklah ia meninggikan segala cita-cita mereka itu kepada Tuhan mereka. Apa nak tinggikan? Angkat kalbi kita tu, mengeratkan uruj kalbi ilallah, tu maksudnya. Dan menetapkan akan hati mereka kepadanya, kepada Ta'ala, dan berpaling mereka daripadanya, berpaling mereka itu padanya menuju petan. Tiada apa tu? Terang tu. Tiada disebabkan hatinya mereka itu kepadanya. Tiada dia apa tu? Ditetapkan hatinya mereka itu padanya, pada makhluk tak, dan berpegang mereka itu padanya, dan tiada pada yang lain. Iktimat semua dengan Allah Ta'ala. Maka inilah segala sifat yang mulia, kurniaan Allah akan dia kepada segala hamba yang mukmin. Mukmin apa ni? Mukminul kamil, mukmin yang sempurna. Kalbi dia tak putus dengan Tuhan. Dan tersebut dalam kitab Tanwir Qulub Iskati Tadbirul Uyub, pengarang yang sama juga, Ibn Ta'ilah Sakandari radhiyallahu anhu. Nama kitab dia buat Tanwirul Qulub, memancarnya cahaya hati. Dengan apa dia dapat tu? Bi isqati tadbirul uyub, dengan menggugurkan pandangan kalbi dia kepada tadbir yang uyub. Tadbir, bila seorang pegang dia, tadbir dia habis. Itu satu kekejian. Bertadbir suruh buat aja, apa tu serah. Orang yang tak menyerahkan pentadbiran, dia usaha dan ikhtiar pada Ta'ala, bahkan dia seronok mandang itu, maka orang tu mahjub, dia terhijab dengan Tuhan. Mana tak lepas lagi dalam penjara. Penjara apa dia panggil? Penjara wujud. Sebab tu warid sampai dia akan lepaskan kita apa? Min sijnil wujud ila fadha'il syuhud. Jadi penjara memandang kewujudan makhluk. Itu penjara kan? Penjara hakiki di dalam, bukan penjara ruah ni. Ila fadha'il syuhud, kepada padang luas musyahadah. Musyahadah dibandingkan macam keluasan yang begitu hebat. Kata dapat musyahadah, dia duduk dalam memandang diri, ikhtiar dia, kerja dia yang saya dipandang. Ketika itu dipanggil masjun. Orang tu terpenjara rohani dia. Banyak terpenjara kita ni. Kalau kita penjara dengan makhluk, kita ada naik ke hadrat Tuhan. Itu tersebut dalam kitab Tanwirul Qulub, bercahaya hati bi isqati tadbir uyub, dengan menggugurkan kepada tadbir yang uyub. Mana berpegang pada tadbir itu satu keaiban besar. Berusaha melancang tak apa saya. Ya silap faham lah kan. Orang kita buat kerja duduk kan.
Kerja tu anggota lahir, ni yang dalam, kita baca dalam tadi, Swiss dalam dia tu. Habis. Dan tersebutlah kita tanwir bahawasanya tamak itu dia panggil lawanan war'i, mana lawanan sifat kewarakan. Ya, warak mana berhati-hati, cermat, ya, berhalus dalam membuat keputusan perjalanan rohani. Dia tak ada apa-apa dan sifat warak, mana berjaga-jaga. Ada warak yang wajib. Kita jaga diri kita, jangan buat benda yang haram. Itu dah ada warak. Itu warak wajib. Kalau warak sunat, memelihara berlebih. Dan warak paling tinggi apa? Ma bi qalbi khairullah. Tak ada lain qalbi dengan Tuhan dia. Dan tiadalah syak bahawasanya warak itu zahir bagi segala orang yang ya, iaitulah meninggalkan segala pekerjaan syubhat. Makan, minum dia kena jelas betul. Apa saja dia guna pakai, pakaian dia, kenderaan dia, apa semua tu dia akan jaga dia benda syubhat. Ya. Yang haram yang mana tinggal ni. Dalam hadis Nabi kata al halal bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Paman taka syubhat faqad istabra ali dini wa ardi. Hadis sahih. Nabi kata apa? Yang halal terang, yang haram pun terang. Maka tengah-tengah tu ada benda syubhat. Ini bahagian. Nak kata haram pun tak apa terang, nak kata halal pun tak apa terang. Maka ambil jalan ringkas apa? Paman taka syubhat. Siapa yang meninggalkan, tak ambil benda yang samar tadi, ya, maka dia telah melakukan istibra'. Faqad istabra' lidin wa ardi. Dia melakukan penyucian pada agama dan diri dia. Bermakna kewarakan satu alat suci kalbi dia. Ya, sebab apa dia suci dia ambil yang betul bersih. Kalau orang tamak dia sapu habis, dia tak kira dia sebat habis. Itu bahaya sifat tamak. Allah. Dan segala orang yang itu ialah meninggalkan segala perkara yang syubhat, ya. Tu sebenarnya. Kalau syubhat pun kita tak lepas lagi, maknanya habis. Makin akhir zaman lagi kurang yang halal sebenarnya. Makanan-makanan takut gitu kan. Yang Melayu ni pula kepada dia masuk air banyak. Kalau letakkan mi kapi dengan mi Islam, mi Cina habis dulu kan. Ya. Bagus lembut kadang-kadang tu minyak babi macam masuk habis kau telan lagi. Ya, habis dia sebat. Mi orang Islam ada kan. Itu tak dipilih. Mana nak sampai ke Tuhan? Orang Islam Muslim, kul ta'amul mu'minin, makan makanan yang dibuat oleh orang Islam. Nabi suruh. Orang Islam bila buat apa, dia ada bismillah tak? Paling kurang bismillah dia ada. Berkat makanan tu. Dia untung, dia sujud ke Tuhan. Dia menatang kapi, dia buat tentang bismillah pun tak ada, najis apa pun dia tak kerti. Kemudian dia untung, lepas tu dia lawan Islam pula. Ya, situ pun kena mentaliti kita tak nak ukur. Kita membantu di sudut tu dan ya, sebab tu fardu kifayah. Perniagaan, buat kedai, fardu kifayah supaya apa? Ekonomi Islam hidup. Kita sama ranking dengan kita ni. Kalau dengan dia tiap satu kampung kedai bukan Muslim ada satu, dia boleh hidup kan, besar kedai dia. Cuba kampung ni kita duduk seorang, kering tak ada beli. Ya, itulah mentaliti otak Melayu. Kalau itu otak, udang punya otak lagi cantik tu. Ya, tak kena nak mikir. Sebab apa ni arwar'u, dia kan Nabi al-war'u hasan walakin fil ulama hasan. Sifat warak tu elok, berhati-hati, cermat. Ya, detail, menghalusi. Itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau tidak ada sapu licin dan sapu licin yang termenung buat ibadat. Yang subhat bermakan dia pam, dia tutup kalbi kita. Lepas nak ingat Tuhan pada payah berat. Zikir tapi berat misalnya. Macam kenderaan terik naik apa, trailer naik lori. Oh. Orang dah mencacak bagi dia tegang kita hege. Sebab apa ni berat dalam. Yang kita tak jaga. Itu syubhat makanan yang luar pula. Pandangan kita tak jaga, telinga tak jaga, mulut, 7 anggota tu wajib jaga. Dia jaga cantik memang pada sup dia gitu. Ya. Sebab kita kena apa? Kurang-kurang sebulan kena apa? Sebis lah tuan-tuan. Ya, ini lagi yang perempuan pakai dia lanyak tu. Dia punya minyak apa? Minyak hitam betul-betul macam kuah sotong. Dia makan kondorot, dia makan apa habis gitu. Last general overhaul. Dia kena sebi tengok kan, bawa kereta tu lancar sedap jalan. Begitulah kalbi selalu kena sebis. Sebis selalu dengan apa? Istighfar, tawajuh, muraqabah, musyahadah dengan dia boleh cantik. Ya. Dan hanya segala lawanan warak itu yang khas, iaitu apa? Kepada segala orang yang mengesahkan yakin dia dan segala menyempurnakan ta'aluk kepada Tuhan. Itu warak yang khas, mana dia ta'alukkan kalbi dia betul-betul dengan Tuhan dan diperoleh sukun kepadanya, sukunul qalbi ma'allah, mana tetap hati dia dengan Tuhan tak banyak.
dan tiap-tiap hati padanya, dan tiada baginya cenderung kepada yang lain, hanya dengan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang aku kasat, redha engkau yang aku tiada, lain tak ada. Dan berdiri kepada makhluk dan tiada baik kawan. Ya Allah. Maka inilah dipanggil warak yang lawanan tamak ni. Yang mana tamak tu membinasakan, dan dengan dia membaiki tiap-tiap amal dan hal. Dengan ada sifat kewarakan tadi, amal dia cantik, amal dia akan jadi bersih. Dan Nabi kata al-war'u hasan, sifat warak tu ialah elok. Dan satu lagi kata Yahya bin Mu'az ar-Razi dan bermula warak itu atas dua. Pertama, warak pada zahir, maka tiada berharakat yang melainkan bagi Allah. Dan kedua, warak batin, bahawa tiada masuk ia kepada hati melainkan Allah Ta'ala. Itu kata Mu'az ar-Razi, al-war'u war'an. Warak tu ada dua. Az-zahir alla tataharraka illa lillah, wal batin alla yadkhula qalbahu illa Allah. Warak zahir bahawa dia tak bergerak, semua kena Allah. Dia berjalan kena Allah, dia cari kerja kena Allah, dia makan, dia tidur, semua lillah. Itu warak zahir baru tuan ni. Batin lagi besar ni. Batin apa? Dia tak masuk dalam kalbi dia melainkan Allah Ta'ala. Ya, sentiasa maknanya dalam kalbi dia, itu menandakan dia kasih. Sebab tu bila orang tu kita kasih apa? Kau ada dalam hatiku. Kau ada dalam hatiku. Bukan makna badan dia masuk sumbat sini. Kita faham tu. Kita kau ada dalam hatiku, kita faham tu. Bagaimana hati dia sentiasa dengan orang tu. Bukan makna badan orang tu masuk ini, pecah pula perut kau tu kan. Begitulah dia bila kalbi dia ma Allah aja, maka akan dapat berbagai-bagai futuhat ma'arif yang akan dicempakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tuhan kasih orang yang hati dia sentiasa dengan dia. Ya, Tuhan. Kita bertaubat, dia Tuhan kasih besar kan? Dan dia sering cerita kan, seorang mengembara padang pasir tiba-tiba tersesat. Ya, dia rasa letih, dia pun duduk, dia bersandar, dia buka mata, kuda dia hilang. Kuda dia hilang. Atas kuda itulah makanan, air, bekalan semua. Padang pasir kalau sesat bahaya kan. Dia cari semua sekalian, dah tak nampak dah. Dan dia rasa dia mati lah. Dia pergi kat bangkai pokok, dia baring, dia kata kalau aku mati, biar aku mati kat sini lah. Biar orang pun boleh jumpa kan. Dia pun meletak kepala, dah letih macam nak mati, haus apa kan. Dia letak sap sekejap, lelap. Dia lagi dia buka mata, kuda di depan dia. Bila kuda ada depan dia, dia punya kesukaan. Yang jalan sufiah dia panggil syatar. Syatar makna apa? Terlatah. Apa ucapan dia keluar? Terlampau min syiddatil farah, terlampau gembira kuda di depan dia kan. Alhamdulillah, dia kata. Apa dia kata? Anta abdi wa ana rabbi. Engkau lah hamba-Ku ya Allah, aku lah Tuhanmu. Dia tak perasan dia cakap tu. Ya, kalau cakap dengan keadaan dia apa, dia perasan, jawab dia apa? Kufur kan. Bahawa hukum taklif tak letak pada orang yang zawal akal dia sa'in gimas. Ya, akal tu tertarik dulu, satu pada haram, mabuk, arak. Dia ni tak, dia mabuk dengan Tuhan. Ya, mana rohani Tuhan tetap kuat sampai dia kata kaulah hamba, akulah Tuhan. Padahal dia tak sedar tu. Sebab apa? Terlampau suka. Tu hadis sahih tu, buka Riyadhus Salihin babut taubah. Maka Allah sambut taubat hamba lebih daripada hamba yang dapat kuda dia tadi tu. Itu maksudnya. Bila kita bertaubat dia, Allah Ta'ala cukup redha, lebih suka daripada apa? Hamba yang dapat dia punya kenderaan yang hilang tadi. Sampai dia punya suka, dia cakap terpusing boleh tak perasan. Maka Tuhan sambut lebih daripada itu. Maka orang yang sentiasa bertaubat, orang yang sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Tuhan. Sebab dia kata innallaha yuhibbut tawwabin, Allah kasih pada orang yang bertaubat. Sebab taubat dia melakukan pembersihan. Ya, kalbi dia akan cantik, akan bersih, dan dia akan dapat jadi sungguh benar. Ya, mana ibadullah, hamba Tuhan yang zahir dan batin dia bersih. Ya, itu maksudnya. Sebab dia letakkan at-taubat awalul maqamat. Taubat tu awal-awal maqam. Nak pergi jalan ke Tuhan, mesti taubat bersih tu, mesti mandi kan. Itu dipanggil mandian ruh, bukan mandian jasad. Sebab tu ulama kata kalau apa kau buat mandian pembersihan jasad, mandi sabun, dalam tu sabun sekali lah. Ya, sabun dalam kita dengan istighfar dan sentari dengan taubat, insya-Allah luar dalam cantik. Dan bahkan dalam Syaban kalau nak masuk surau dia kena mandi nur. Ya, mandi air itu lagi kausar, dia kasat, dan supaya apa tu, itu makrifat dia lebih tinggi. Dan ya, dia ambil sembahyang, dia berjalan, dia makan semua nur, suap dia suap nur. Ada banyak panjang cerita. Sebab apa? Dia nak hasilkan nur supaya zulmah tu hilang. Ya, itu isyarat-isyarat sufi yang ada makna yang dalam itulah. Kemudian kata Syekh Muhammad Al-Azim, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma asrafa. Fa inna khaira kullahu bi yadika. Allahumma ansur al-islam wa ansur. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Rabbana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.